أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نور بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وارلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. So, sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana sememangnya patut kita mengucapkan kesyukuran kerana Allah menegur manusia-manusia ni sebenarnya kurang sangat yang bersyukur. Walakin aksarun nasi la yashkurun. Kata kebanyakan manusia ni dia hanya menerima saja kurniaan dan nikmat daripada Allah, tapi tidak ramai yang bersyukur. Innallaha lazu fadlun 'alan nasi walakin aktsarun nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah itu mempunyai kurniaan yang melempah ruah, ya, terlalu banyak yang diberikan kepada 'alan nas, ke atas manusia, walakin aktsarun nasi la yashkurun, akan tetapi kebanyakan aksarun nasi, ya, itu makna dia kebanyakan la yashkurun, tidak bersyukur. Sayang sekali, ya. Jadi kita tak mahu termasuk dalam kumpulan yang banyak ni yang tidak bersyukur. Kita nak masuk dalam kumpulan yang sedikit, dan kita sentiasa mengucapkan kesyukuran kepada kurniaan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, supaya Allah akan menambah lagi, ya, insya-Allah. So, kita teruskan perkongsian kita dengan perbincangan semalam, iaitu nanti sebelum tu kita cuba dapatkan maklumat yang kita simpan semalam, ya. Malam ialah 23 hari bulan. 3 hari bulan ni banyak simpanan telah berlaku. Kita tengok yang mana yang bersesuaian. Oh, tak boleh, ya, terlampau banyak yang kena cari. Tak apa, kita teruskan dengan perkongsian, terus kepada ayat yang kita ingin kongsi, sambung perkongsian kita, iaitu ayat di surah Al-Baqarah ayat ke-8, ya. Surah Al-Baqarah ayat ke-8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Iaitu kalau kita tandakan dengan menggunakan kotak ni, ya, yang inilah ni. Dan kita telah pun memulakan dengan melihat kalimah yang pertama, wa minna, kemudian an-nasi, ya. Wa itu adalah waw istinafiah, kita telah kongsikan semalam. Mina ni asal dia min, iaitu harfun jar, kata sendi. So, bila kata sendi, mesti diikuti dengan kalimah isim yang majrur. So, bermakna an-nasi ni adalah kalimah isim yang majrur. Apakah tanda kalimah isim? Dia ada alif lam ta'rifah ni, eh. Bila ada alif lam ta'rifah tu confirm dia adalah kalimah kata nama lah, ismun, ya. Tanda keduanya ialah dia boleh, huruf yang terakhir sim tu boleh mengambil baris bawah tu, itu adalah tanda dah tu. Ya, maknanya kita sebenarnya boleh mengenal kalimah-kalimah dalam Al-Quran daripada tanda-tanda, baris-baris, huruf-huruf dan susunan
huruf-huruf pembentukan kalimah tu ya banyak boleh ya membantu kita untuk mengenal kalimah ya. Jadi kita mula berkongsikan semalam iaitu an-nasi, kita tekan di kalimah ni, application Quran, tafsir dan perkata ni banyak membantu kita ya untuk kita mula berjinak-jinak dengan belajar mengenal kalimah. Kita gunakan app ni boleh banyak bantu kita ya. Jadi di sini semalam pun kita telah kongsikan. Jadi dia adalah tergabung oleh dua komponen. An-nas ini ada dua komponen. Satu komponen yang hitam tu, dia kata-kata sandang tu dalam bahasa Indonesia ya. Sebenarnya dia adalah alif lam ta'rifah syamsiah ya, yang mana kita sudah buat semalam. Kemudian si ini ya adalah asalnya ialah nasun ya, asal dia nasun. So bermakna kalau kita nak pecahkan komponen ni, kita boleh bawa kepada apa, lexilogos ya. Kita boleh masukkan apakah sebenar komponen asal yang membentuk an-nasi ni. Ya, gunakan lexilogos yang tuan-tuan pun kita pun sudah banyak kali memperkenalkannya ya. Jadi kita pecahkan kepada komponen dia ya, iaitu kita tulis mula an-nasi itu an-na-si ya, dan kita gunakan arrow tu untuk memberitahu yang an-nasi ni kita boleh pecahkan kepada dua komponen ya. Macam mana cara nak membagikan kepada dua komponen tu? Kita copy ni dulu, kemudian kita asingkan alif lam ta'rifah tu yang ni ya, dan kita kata kita campur tu maknanya digabung ya, digabung dengan ni kena ada baris atas ya, ni kena ada baris atas nasi ya. Maknanya an-nasi adalah gabungan alif lam ta'rifah, lepas tu yang ni adalah si yang tidak bergabung lagi dengan alif lam, jadi dia kena bertanwin, iaitu tanwin kasrah. Itulah komponen dia ya. Nasi, dan nasi ni adalah sebenarnya asalnya ialah nasun ya. Dia ya, nasun. Itu komponen ya. Kita pecahkan pada dua. An-nas ini sebenarnya adalah alif lam ta'rifah yang bergabung dengan nasin, dan nasin tu sebenarnya original dia sebelum nasin tu dia adalah nasun ya. So kita copy yang ni untuk kita kongsikan dalam itu dalam ya, dalam penerangan di sini ya. So kita boleh tampalkan dia masuk ke dalam bahagian teks ya untuk perbincangan. Tu kita nak menunjukkan ya. An-nasi itu sebenarnya adalah dia, bila kita pecahkan, dia mengandungi komponen alif lam ta'rifah dan nasin. Dan sebenarnya nasin itu asal dia ialah nasun. Bila kita membentukkan kalimah nanti, kita akan guna pakai ya sebahagian daripada maklumat ni ya. Okey. Okey, sekarang ni saya nak bawa perkongsian kepada tuan-tuan dan puan-puan
Quran, Al-Quran, tafsir dan perkata ni apabila dia membincangkan tentang huruf akar, ya, huruf akar ialah kita ambil yang ini, huruf, ya. So dia mengatakan an-nasi ini adalah dibangunkan daripada alif, nun dengan sin, ya. Alif dengan sin, dan dia bila digabungkan tu, ya, digabungkan alif nun sin, sepatutnya itu dalam bentuk kata. Dia menggabung tu dalam bentuk perkataan. Tetapi untuk melihat tiga huruf akarnya, kita asingkan dia, ya. So bermakna tiga huruf akar ni adalah apa? Alif, nun dan sin, ya. So kita pergi ke Lexilogos untuk bantu perkongsian kita. Ini kita boleh padamkan dan kita boleh typekan tiga huruf akar itu ialah alif daripada yang ini, alif, nun dan sin. Itu dia. Ya. Dan kalau kita nak letakkan bracket pun boleh. Ya, kopikan dia, bawa tempat yang sama tadi dan kita paste dia kat sini untuk menunjuk apakah tiga huruf akar dia. Ya, kita paste dia kat sini. Ya, iaitu alif, nun, sin. Ya, ini kita panggil dia apalah? Tiga huruf akar. Tekskan dia. Huruf akar. Okey, maknanya aplikasi Quran Tafsir dan Pro ni mengatakan An-Nasi adalah bermula dibentuk daripada alif, nun, sin, dan dia membentuk kata akar perkataan alif, nun. Kita tidak tahu apa sebenarnya bunyinya, ya, sebab dia tidak ada baris ini, tapi dia gabungkan saja. Kemudian dia membentuk kalimah nasun, ya, nasun dan an-nasi. Itulah lebih kurang, ya, daripada maklumat ni yang kita boleh kongsikan daripada sini. Mungkin kita bantukan dengan kotakkan dia, ya, kotakkan dia, iaitu daripada tiga huruf akar, ya, dia membentuk kata kita tak tahu kata ni kata apa sebenarnya, tak apa jelas, ya, seperti mungkin kata bukan kata dasar pun tidak ada, ya, mungkin kata dasar anasa ke, kemudian membentuk nasun, kemudian daripada situlah membentuk an-nasi. Itulah proses dia lah. Okay. Okey. So kalau kita padamkan arrow ni, okey, tetapi apa yang menariknya, ya, apa yang menarik kalau kita rujuk kepada corpusquran.com, ya, corpusquran.com, yang ini adalah Al-Baqarah ayat 8 kalimah yang kedua, ya. Cuba kita lihat rujukan corpusquran.com, ya. Okey. So yang ni saya print screenkan dia sehingga kalau nak guna, sebab kita nak padamkan maklumat ni, sebab kita bila pergi kepada paparan lain, maklumat ni kena padam, kalau tidak dia mengganggu, ya. Jadi kita padamkan dulu. Kita clear drawing di sini. Ya, kita pergi ke corpus.com. Ingat tadi alif, nun dan sim, ya. Okey, cuba kita lihat korpus pula. Kalau kita buat rujukan kepada korpus, di sini, okey. Okey, kita sudah buka dua ni. So kita macam mana nak mencari rujukan tu, kita pergi gunakan word by word, ya. Word by word di kiri ni, tuan-tuan tekan word by word, dia akan pergi ke bahagian word by word dan pilih surah Al-Baqarah
ayat ke-8. Ayat ke-8. Dan tekan go. So dia akan pergi kepada ayat ke-8 lah. Sekarang ni 7, baru 8 selepas ni bermula di sinilah. Wa minan nasi, inilah kalimahnya dan kita tekan di situ. Ya. Okey, so sekarang ni apakah yang kita dapat daripada maklumat di sini? Ya? Semalam kita pun sudah mengenal dia adalah isi yang majrur, kita sudah mengenal. Dan dari segi jantina, dia maskulin tu makna muzakkar, genitif ni maknanya majrur. Ya? Dan an-nasi ni adalah plural, ya, plural noun dia kata, ya, yang bentuk jamak. Ya. Okey, cuba kita, apakah 3 huruf akar di sini yang ditunjukkan oleh korpus, ya. So korpus tidak mengatakan alif, nun dan sin. Ya, korpus mengatakan 3 huruf akar dia ialah nun, waw dan sin, ya. So daripada nun, waw dan sin menjadi nasun, ya, nasun. Itu yang digunakan ataupun yang dikongsikan oleh corpus.com, ya. So bermakna terdapat dua pendapat lah, ya. An-nasi ni di sini dia mengatakan alif, nun dan sin, tetapi di Quran korpus dia kata dia bukannya alif, nun, sin, tetapi nun, waw dan sin, ya. So persoalannya, so yang manakah yang lebih tepat, ya, lebih sesuai. Itu kita kena buat penyelidikan sikitlah, ya. Okey, ya, nanti saya kena mute-kan dulu, ya. Okey, ya, salah satu daripada caranya tuan-tuan nak melihat yang mana antara non waw sin dengan alif non sin ni. So yang mana satu yang lebih tepat kepada huruf akar kepada an-nasi, ya. So kita boleh gunakan korpus tu juga, ya. Korpus tu tuan-tuan pergi ke bahagian word dictionary, ya, yang ni Quran dictionary ni. Quran dictionary, so kita tengok perbahasan tentang non waw sin dengan alif, nun dan sin, ya. So yang mana yang lebih tepat untuk membincangkan kalimah an-nasi, ya. So kita pergi Quran dictionary, tuan-tuan tekan di sini. Ya, di atas ni kena pilih dulu, ya. Okey. Cuba kita lihat alif, nun, sin dulu, ya. Sebab yang ni dia kata alif, nun dan sin. Jadi kita lihat apakah perbahasan kalau huruf akar tu alif, nun dan sin, ya. So di sini tuan-tuan dia tidak ada alif dia sebenarnya, yang ini hamzah qata' ni, dia menggunakan hamzah qata', sebenarnya alif, ya. So kita tekan di situ, dia akan keluar pemilihan bermula dengan 3 huruf akar yang bermula dengan alif. Jadi kita pilih, ya, tekan drop down arrow ni. Ini semua 3 huruf akar di dalam kalimah Al-Quran yang kita mahu lihat, ya, maklumat dia. Jadi tadi alif, nun, sin kita carilah bermula dengan alif ni, sebenarnya hamzah ni sebenarnya alif, ya. Cari nun ialah di hujung. Ni dia. Jadi alif, nun, sin ni, dan tekan ke alif, nun, sin dan tekan go, ya, tekan go. Ini bermula alif, nun, sin lah. Ya. So alif, nun, sin juga betul, tetapi alif, nun, sin kalau kita tengok pembentukan kalimah-kalimah lebih kepada bentuk apa? Bentuk nasa, ya, insun, insanu dan sebagainya, insiai, dan so inilah kumpulan-kumpulan kalimah yang dibentuk daripada alif, nun, sin. Kalau kita tengok dalam Al-Quran senaraikan, ya, inilah yang daripada alif, nun dan sin, ya. Contohnya nastum, ya, nastum daripada alif, nun, sin, tapi bukan dalam konteks makna yang berkaitan dengan ayat ni lah, ya. So yang berkaitan ayat ni ialah sebab anas ni apa dia? Manusia, ya. Kita telah lihat di sini makna dia manusia,
Ya. So maknanya daripada 3 huruf akar yang sama dia mempunyai berbagai-bagai makna, ya. So bukan ini tidak termasuklah. So kita tengok makna yang bersangkut paut dengan manusia, yang inilah, iaitu yang ni mankind, ya, the man, ini yang bersangkut paut. Ini ayat dia tu dia mengambil dalam bentuk apa? Bukannya dalam bentuk an-nas, ya. Dia mengambil bentuk al-insi, so dia lebih kepada apa, insun, ya, insun ataupun insan, ya. Dalam ni konteks yang ni, kumpulan ni juga sama, people, mankind tu maknanya manusia lah, ya. So dah mengambil bentuk una sin, daripada alif non sin boleh juga membentuk kalimah una sin, boleh membentuk insanun, ya. Dan apa lagi, insan yang sama, ya. So unasia ni pun wa anasia ni, wa anasia ini pun daripada alif non, ya. So ini bentuk-bentuk kalimah yang menggunakan alif non dan sin. So bermakna mankind ataupun manusia dalam perspektif bahasa Arab dan Quran ni, dia mengambil 2 bentuk, ya. Satunya dibentukkan daripada alif non dan sin, dan biasanya mengambil bentuk insan, ya, apa lagi tadi, insi, insun dan sebagainya. Itulah alif non sin yang dicadangkan oleh apps ini, alif non sin, ya. Sedangkan korpus mengatakan bukannya alif non sin tetapi non waw sin, ya. Okey, sekarang ni cuba kita tengok non waw sin pula, juga menggunakan kaedah yang sama, iaitu Quran Dictionary ini kita ambil non waw sin pula, ya. Sekarang ni kita tekan non, tadi alif, so sekarang bermula dengan non, dan kita pilih non waw sin di ujung lah, waw tu sebelah ujung, ni dia non waw sin, ya. So ini kumpulan non waw sin, ya. Non waw sin digunakan sebanyak 240 kali, ya. So dia juga membawa makna kepada mankind juga, manusia juga, ya. So non waw sin kita lihat ni kalimah-kalimah yang dibentuknya berbeza daripada alif non sin tadi, ya. So dia mengambil an-nasi, nasu, kalau nakirah dia nasun lah, linnasi, ya. Okey, ulangan yang sama, wan nasi adalah sama, ya. Ya, so terdapat berapa tadi? 240 kali, ya, digunakan dalam Al-Quran. Dalam semua ni memberi makna yang samalah, for mankind. Okey. So daripada maklumat ni, sekarang ni kita boleh buat rumusan, ya. Rumusan yang sebenarnya yang dicadangkan di sini kurang tepat, ya. So bermakna bila kita nak memberi buat pembentukan kalimah nanti, kita tidak boleh gunakan yang ini, ya. So kita kena tolak yang ni lah, ya. Sebab ini dia tidak bersangkut paut dengan kalimah yang memberi arti manusia dalam bentuk an-nasi, tetapi lebih kepada bentuk insun ataupun insanun, ya. So bermakna yang kita boleh guna di sini ialah yang korpus tadi, ya, iaitu di sini kita akan gunakan, ya, an-nasi semua ni adalah daripada 3 huruf akar non, waw dan sin. Inilah, ya, daripada non waw sin, ya. So dia menjadi kalimah nasun, ya, nasun. Ustaz nak tanya Ustaz. Ya. Nas, nas tu dia bukan macam jamak, Ustaz. Dia bukan macam jamak, Kalau penangan korpus tadi dia kata plural maknanya jamak. Dia jamak.
Okay, cuba. Kadang tu apa ni terjemahkan apa ni dia banyak makna jadi setengah ada ustaz tu dia terjemahkan manusia tu lupa lah. Maknanya daripada situ boleh. Itu dalam bentuk kata kerja. Oh. Non itu bukannya yang tu daripada apa? Non simya nasia. Pelupa tu kan ya dalam bentuk kata kerja lah. Itu kita kena nanti saya kena check dulu sama ada dia ya, sebab kalau kita tengok daripada non wausin ni, non wausin dia okey, dia tidak ada dalam kumpulan sini ya, pelupa sebab dia non wausin ni dia hanya dalam bentuk kata nama ya. Tengok belah tepi tu semua kata nama, noun. Ya, semua dalam bentuk kata nama ya. So kalau nasia pelupa tu itu dalam bentuk apa ya, kata kerja. So kemungkinan dia bukannya daripada non wausin ya. Mungkin dia dalam daripada non simya. Tu kita boleh ya check kemudian non simya dan mengambil kata dasar nasia. Yang mana pelupalah. Okey. So sekarang ni kita guna pakai non wausin sebagai huruf akar ya. Untuk an-nasi ni bukannya alif non sin tapi non wausin. So kita gunakan non wausin ni untuk membentuk Prof. ya. Prof. Apa ni tadi kita reason kita tak ambil alif lam sin tu sebab dia insan yang nun wausin ni lebih an-nasu lebih Betul, kepada betul. Kalau insan non tu alif non sin. nun wausin ni lebih people lah manusia macam tu. Yang tadi Dua-dua tu insan, manusia juga. dua manusia tapi bentuk dia tu lah lain. Maknanya manusia ni dia ada dua bentuk ya. Dua bentuk, mankind ni ada gunakan bentuk insan dan ada bentuk an-nas. Dalam surah an-nas tu kan, qul a'udzu birabbin nas tu itu an-nas lah. Kalau surah al-insan dia menggunakan al-insan daripada alif non sin lah. Tapi tak ada berbeza kan maksudnya kan? Cuma dia ada dua makna. Setakat ni kita tengok tak ada beza ya, dari maknanya dari makna konsep apa manusia tu samalah. Okey, terima kasih Prof. Okey, kita cuba habiskan pembentukan ya. Jadi kita gunakan bukannya alif non sin, kita gunakan non waw sin lah ya, non waw sin. Dan kalimah yang kita nak bincangkan ialah an-nas. So kita type balik an-nas tadi, lam non bertasydid baris atas diikuti dengan alif ya. Kalimah tu adalah an-nasi wa minan nasi. So kita buat pembentukan kalimah dia terus saja kepada non waw dan sin ya. Non waw sin. Okey. So biasanya non waw sin dia ada huruf akar. So dalam konteks ni dia tidak ada huruf akar ya. So tidak ada huruf akar, apa kita buat, kita terus kepada kata terbitan iaitu nasun. So dia tidak ada huruf akar. Kalau nak letakkan yang ni boleh sebagai dot-dot saja ya. Maknanya dia tidak ada huruf akar, kita blankkan ya, blankkan huruf akar tu dan kita terus kepada kata dasar iaitu nasun. Okey. Ini huruf kata dasar dia tidak ada, so dia terus kepada kata terbitan nasun ya. Nasun tu bermakna manusia lah. Ya, kemudian dia mengambil ini bukan baris atas, baris bawah. Dan dia takrifah menjadi sekarang masih lagi nakirah. So kita tambahkan alif lam takrifah. Ya, so dalam konteks ini sebab dia alif lam takrifah,
non tu bertasydid, non adalah huruf syamsiah, jadi kita ambil alif lam ta'rifah yang tanpa tanda sukun tu dan gabungkan dengan nasun ke sini menjadi an-nasu, ya. So kopikan saja, bawa ke sini dan buang tanda campur tu untuk menggabungkannya supaya dia menjadi kalimah isim ma'rifah. So bila ma'rifah daripada tanwin, dia akan hilang tanwinnya, non ni kena kita tasydidkan lah. Tasydidkan dan sim ni hilangkan tanwin. Jadilah an-nasu, ya. Dan akhir sekali macam mana dia boleh menjadi an-nasi, ya, kerana terdapat kalimah harfun jar sebelumnya, iaitu masuk sekali waw tak? Sebab waw dengan min tu adalah satu kalimah. So min baris bawah, nun baris atas. Sebenarnya min asalnya ialah sukun, ya. Sukun saya tunjukkan sini, ya, kita campurkan dulu wa min dengan an-nasu. Itu dia, ya. Barulah dia menjadi wa minan nasi. Okay. So bila dia hilangkan tanda campur tu, maknanya dia gabungkan dua kalimah ni. Nun ni adalah nun yang sukun dan lam pun lam yang sukun, ya. Jadi huruf yang sukun bertemu dengan huruf sukun, dia tidak boleh bunyi. So dia salah satu tu kena hidupkan, ya. Biasanya yang pertama tu kena hidupkan. Jadi nun tu kita tukarkan ke dihidupkan dia dengan baris atas, ya. Jadilah wa minan na, tetapi sebab ada min, dia tidak lagi boleh mengambil dhammah. So dia kena mengambil i'rab yang majrur dan ditandakan dengan baris bawah, ya. Okey. So yang ni kita buatkan rujukan, iaitu surah kedua ayat ke-8 dan kalimah yang kedua lah, sebagai rujukan, ya, untuk perkongsian kita hari ini. InsyaAllah besok akan kita sambung lagi sehingga kita dapat memberi maknanya dan kita akan teruskan dengan kalimah-kalimah seterusnya, ya. So yang ni kita boleh simpan untuk hari ini. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit benda yang kata saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz tanya sikit, Ustaz. Okey. Doa apa yang doa yang selalu baca selepas Quran tu, daripada perkataan ni nasina tu kan? Doa mana? Doa yang lepas baca Quran, Allahumma arhamna Quran kan? Okey. Kan ada nusina. Marhamna aku. Okey, apa soalan dia? Jadi yang nusina tu daripada perkataan ni lah ya? Allahumma Nusina. arhamna. Kan? Okey, itu yang lupa tu. Nanti saya akan cek. Mungkin bukan dan yang ni. Mungkin non simia. Okey. Ya. Sebab tengok pada tadi non simwa tu dia tidak ada, ya. Tidak ada kalimah yang memberi makna lupa, ya. Okey. Terima kasih, Doktor.